Hello everyone, Assalamualaikum. So today we are going to learn about index number. Basically, we need to know what is the formula for index number. So, let's get started. Okey, kita akan belajar tentang index number seperti yang pelajar dapat lihat di sini. Okey, pertama sekali pelajar perlulah mengetahui tentang formula yang akan digunakan dalam mengira index number. Okey, pengiraan index number iaitu menggunakan formula seperti berikut, iaitu I mewakili indeks sama dengan Q1 per dengan Q0 darab dengan 100. Okey, apakah itu Q1 per dengan Q0? Q1 membawa maksud particular year atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai tahun semasa. Manakala Q0 membawa maksud tahun asas. Okey, mari kita membuat satu soalan ya. Okey. Table 1.1 shows the retail price for a tablet in the year 2016 and 2017. Find the index price for the tablet in 2017 based on 2016. Okey, sekarang ni soalan mahukan kita untuk mengira indeks, agri indeks ataupun indeks number di dalam tahun 2017 berasaskan tahun 2016. Jadi kita akan menggunakan formulanya ya. Okay, jadi kita gunakan macam biasa. Kita akan tulis dekat sini I iaitu berapa, Q1 adalah tahun semasa. Di manakah tahun semasa kita? Itu tahun 2017. Jadi kita akan tulis di sini I 17 per dengan berapa, tahun asas dia 16. Jadi kita akan buat sini 16. Okey. Jadi kita akan darab dengan 100. Okey, kita akan tulis dulu formula kita macam ni. Okey, sekarang kita ambil nilai dia. Okey, nilai dia berapa? Okey, untuk tahun 2017 kita ambil nilai dia berapa? 1600. Okey. Dan tahun asas dia berapa? Tahun asas dia adalah 2500. Okey, saya tulis di seperti sini ya. Saya alihkan sikit ya. Okey. Lepas tu kita akan darabkan dengan 100. Jadi, kita akan kira macam biasa guna kalkulator, which is 1600 bahagi dengan 2500 darab dengan 100. Dan kamu akan dapat di sini bawah sini akan dapat 64. Jadi apakah itu 64? 64 ini adalah peratus sebenarnya. Okey, 64 ini adalah peratus. Tapi dalam matematik tambahan ataupun AddMath kita tak panggil peratus. Okey, kita panggil peningkatan, increasing or decreasing. Jadi nilai dia adalah 64%. Dan modal untuk di mana kalau sesuatu item ataupun bahan tu tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, dia akan kekal berada di 100. Tetapi jika berlakunya penurunan, dia akan kurang daripada 100. Dan jika ada peningkatan, dia akan lebih pada 100. Jadi kita boleh konklusikan di sini bahawa 64% ini di mana harga jualan ataupun indeks number dia menurun ataupun decrease lah dalam bahasa Inggeris. Composite index dalam bahasa Inggeris, dan dalam bahasa Melayu dinamakan sebagai indeks gubahan. Okey. Pertama sekali pelajar perlu tahu apakah formula akan digunakan dalam mengira indeks gubahan. Okey, formulanya adalah I bar iaitu indeks gubahan sama dengan indeks kali dengan weightage per weightage. Okey. Apakah itu yang dinamakan sebagai weightage? Weightage ini adalah pemberat di mana kita ingin tahu apakah nilai yang sebenarnya bagi price index ini. Okey. Mari saya tunjukkan caranya. Kita jawab soalan bagi jadual 1.2. Table 1.2 shows the item that are needed to have in a tablet. Find the composite index for the tablet. Okey. Dia kata masa ni soalan kata
bahan-bahan yang di atas ni adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam sebuah tablet. Jadi, apakah indeks gubahan bagi bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan sebuah tablet? Okey, kita gunakan sahaja formulanya seperti biasa. Formula. Jadi saya alihkan sebentar je di sini. Okey, boleh nampak sikit. Okey. Jadi kita buat macam ni. I bar sama dengan berapa? Okey, kita buat kurungan. Kita tengok dia punya maklumat tadi. Okey, 143. 143. Lepas tu dalam kurungan berapa? Dalam kurungan berapa? Weightage dia. Weightage dia 2 kan? Okey, jadi kita buat 2 kat sini. Okey. Lepas tu kita tambahkan dia. Okey, tambah 112. Lepas tu kita letakkan dalam kurungan berapa? 3 kan? Okey. Maka saya akan tambah di sini ya. Tambah dengan berapa? Okey, tambah dengan seterusnya 98 dalam kurungan berapa? 4. Okey, settle untuk yang ni. Okey, per dengan berapa? Weightage ni kita kena kira semua pemberat yang ada dalam jadual. Okey, dan tak semestinya weightage ni hadir dalam bentuk jadual saja. Dia hadir dalam bentuk carta, dia hadir dalam bentuk carta pi dan sebagainya. Okey. Jadi kita balik mula soalan. Kita kira je dia punya pemberat, which is weightage. Okey, jadi 2 tambah dengan 3 dapat berapa? 5. 5 tambah dengan 4 sama dengan berapa? 9. Jadi kita akan tulis dekat sini. Okey, kita buat semua kat sini. Okey, kita akan tulis dekat sini 9. Okey, first of all kita kira dulu berapa semua benda ni dapat. Okey. Jadi kita buat macam ni. Ambil kalkulator anda. Lepas tu kita buat apa tadi? 143. 143 darab dengan 2 tambah dengan 112 tambah darab dengan 3 tambah dengan 98 darab dengan 4 sama dengan berapa? 1014 ya. Okay, jadi kita akan tulis dekat sini 1014. Begitu. Okay, lepas tu kita akan bahagi dengan 9. Kenapa 9? Sebab 9 tak selesai lagi. Okey, jadi kita akan bahagi dengan 9. 1014 akan dibahagi dengan 9 dan jawapan dia berapa? 112.66667. Jadi kita akan ambil yang tempat per 100 terdekat, kita akan ambil. Jadi 6 ni boleh bundar, jadi dia akan jadi kita punya indeks gubahan bagi sebuah tablet iaitu sama dengan 112.67 dan ini adalah jawapan terakhir anda. Okey, jadi pelajar perlu ingat bahawasanya indeks gubahan ini dia ada pemberat di mana kita perlu darabkan dengan price index dan kita akan dapat hasil dia berapa dan lalu kita akan bahagikan dengan jumlah pemberat. For now on, let's solve the questions together. Remember that it always seems impossible until it is done. Jadi di sini pelajar dapat lihat jadual dan juga carta pi yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kita pada hari ini. Saya balikkan semula ya. Okey. Jadi saya baca dia punya kenyataan. Okey. Table 2 shows the price and the price indices for the year 2007 based on the year 2006 of 4 components W, X, Y and Z used to make a type of toy. Diagram 2 shows a pie chart which represent the relative quantity of the component used. Jadi, berdasarkan soalan ni kita tahu bahawa jadual ni menunjukkan bagi bahan-bahan yang sebuah mainan perlukan bagi tahun 2007 berasaskan tahun 2006. Dan bagi carta pi ni pula mewakili bagi penggunaan bahan-bahan tersebut. Okey. Okey, jadi kita bergerak pada soalan dia. Okey. Kita bergerak pada soalan dia. Soalan dia yang pertama, find the value of P. Okey, jadi di sini pelajar dapat lihat di manakah value of P. P berada di sini, which is price index. Jadi, macam kita dah belajar sebelum ni, kita akan gunakan formula bagi mengira price index, iaitu I sama dengan
Q1 per dengan Q0 darab dengan 100. Jadi kita hanya masukkan sahaja nilainya di sini, iaitu berapa? Iaitu bagi tahun semasa dia berapa? Tahun 2007 iaitu 4.16. Jadi kita buat macam ni je. 4.16 bahagi dengan berapa di situ? Bahagi dengan 3.30. Jadi kita tulis di sini 3.30. Macam biasa gunakan formula didarab dengan 100. Jadi kita ambil kalkulator kita dan kira macam biasa, iaitu 4.16 sorry, maafkan saya, 4.16 bahagi dengan 3.30 darab dengan 100, dan kita akan dapat jawapannya di sini, iaitu berapa? 126.06. Jadi kita boleh bunda kat sini, tapi kosong tak akan membawa apa-apa kepada 6. Jadi kita akan tulis 126.06, dan ini adalah jawapan anda. Kita akan sambung untuk soalan A 2 Roman, iaitu find the value of Q. Okey, di sini kita berbalik pada jadual kita yang ni. Okey, nampak tak Q di mana? Q berada di tahun 2006, iaitu nilai bagi tahun 2006. Dan kita tak tahu nilai Q berapa. Bagi tahun 2007 dia dah bagi 8.3, dan untuk price index dia bagi tahun 2007 asas pada tahun 2006, iaitu kita dapat 87. Jadi senang sahaja kita guna semula formula ni. Okey, kita guna semula formula ni. Jadi kita tengok, okey, mana tahun semasa dia? Tahun semasa dia tahun 2007 lah kan. Okey, jadi kita buat macam ni. 8.53 bahagi dengan berapa di situ? Bahagi dengan Q kan? Nampak tak Q di sini? Jadi kita tak tahu Q tu berapa. Jadi kita tulis sahaja Q ni. Tulis sahaja Q. Dan kita guna macam biasa formula darab dengan 100. Dan indeks harga dia berapa? Okay, indeks harga dia, price index dia adalah 87. Jadi kita tulis di sini 87. Jadi senang sahaja. Ya. Jadi ambil kalkulator anda macam ni. Okey, ambil kalkulator. Buat macam ni. 87 ni kita alihkan dia pergi seberang. Kita akan alihkan dia dengan tempat Q, dan Q ni akan balik semula dekat 87. Sebab apa? Sebab kita nak tinggalkan Q ni seorang-seorang dia. Kita nak tinggalkan dia sebagai tunggal. Jadi kita buat macam ni. Okey. Jadi kita buat, kita tekan kalkulator kita. 8.53 bahagi dengan berapa? Dia punya price index dia adalah 87. Bahagi dengan 87 darab dengan 100 sama dengan 9.804. Okey, jadi macam saya kata, kosong kita tengok sebelah dia. Okey, kita ambil tempat berseratus yang terdekat dan kita tengok sebelah dia. Okey, 4 boleh mempengaruhi tak kosong? Jadi tak boleh kan? Jadi kita tulislah jawapan dia adalah bersamaan dengan 9.804. Baiklah para pelajar, kita akan sambung untuk soalan 2B, which is calculate the composite index for the production cost of the toy in the year 2007 based on the year 2006. Okey, jadi sekarang ni soalan mahukan kita untuk kira indeks kubahan bagi penghasilan sebuah bagi penghasilan mainan bagi tahun 2007 berasaskan tahun 2006. Jadi kita akan gunakan formula kita, which is I bar atau indeks kubahan sama dengan indeks darab dengan weightage bahagi dengan weightage, bilangan weightage lah. Jadi kita tengok. Okay, kita tengok sekarang ni. Kita tengok jadual kita semula. Dia dah bagi price index kita bagi W, X, Y dan Z. Okay, jadi sekarang ni kita tengok. Okay, sekarang ni P macam mana? P kita dah dapat dah tadi sebenarnya 126.06. Jadi sebenarnya para pelajar, jika soalan ADMAT ni dia berkait sebenarnya. Okey, bagi soalan indeks ni, nombor indeks ni dia berkait sebenarnya. Jadi jika soalan untuk A kamu tak mampu jawab, jadi ke barang kalian untuk kamu jawab soalan B ni agak sukarlah dan mungkin susahlah. Okey, jadi kita kena tahu cara penggunaan formula ni. Okey, supaya kita dapat jawapan yang sebenarnya. Okey. Okay, jadi kita hanya masukkan sahaja macam ni. Okey, sekarang ni mana dia punya weightage? Weightage dia adalah yang ni. Weightage dia adalah ni. Tengok W
X, Y dan juga Z. Dia dah bagi sebenarnya. Dan untuk pengetahuan para pelajar, saya dah sebutkan sebelum ni dalam video, bahawasanya jika satu bulatan ni iaitu carta pi ni dia peratus, dia punya bilangan weightage confirm dia akan jadi 100. Okey. Macam mana pun dia akan jadi 100. Okey. Baiklah. Jadi kita hanya masukkan sahaja nilainya di sini. Kita tengok W berapa? W 87. Okey, kita tulis di sini. Okey. I bar sama dengan, kita buat kurungan macam ni. Okey, 87. Lepas tu dalam kurungan berapa? Berapa dia punya weightage dia? W tu. Okey, 16 kan? Okey, jadi kita dapat 16 ni. 16. Okey, lepas tu tutup kurungan, tambah dengan berapa? Tambah dengan P. P berapa? P 126.06. Okey, jadi tambah 126. Okey. Okey, 126.06. Lepas tu dalam kurungan berapa? Untuk P. Untuk P. Untuk X, sorry. Untuk X. Okey. Tengok X berapa? X adalah 40%. Jadi letak dalam kurungan dia 40 lah. Okey, jadi tambah je lah. Tambah dengan berapa? Tambah dengan Y. Y berapa Y? Y 122. Y, dapat Y. Okey, 24 kan? Okey. Y berapa tadi? 122 kan? 122. Jadi 122 darab dengan 24. Okey, darab dengan 24 tambah dengan berapa? Okey, tambah dengan yang last sekali Z. Z berapa? Z tu berapa? 97. Okey, 97. Lepas tu tiba-tiba sampai dekat syatapahan. Papi tak bagi peratus. Bertenang, jangan resah, jangan gelabah. Okey. Jadi sekarang kita kira, macam saya kata, dia akan mewakili 100. Semua sekali dia akan mewakili 100. Jadi kita masukkan saja nilai di sini bahawasanya, okey, nampak ni. Okey, nampak tu? Okey, kita buat 16 tambah dengan 40 tambah dengan 24 sama dengan berapa? Sama dengan 80. Okey, 80 tolaklah dengan 100 sama dengan berapa? 20. Jadi kita dapat situ weightage untuk Z adalah 20. Okey, jadi kita tulis dekat sini 20 lah. Okey, kita tulis sini 20. Tutup kurungan. Lepas tu per dengan berapa? Per dengan 100 lah dia punya weightage lah. Okey, jadi kita kira lah guna kalkulator kita ni. Macam tu. Senang je sebenarnya MX ni. 87 darab dengan apa? Darab dengan 16. Okey, tambah dengan berapa? 126.06 darab dengan 40 tambah dengan 122 darab dengan 24 tambah dengan 97 darab dengan 20. Okey, sama berapa? 113.024 kan? Okey, bahagi dengan bilangan weightage dia dah bagi dengan 100 dan anda akan dapat 113.024. Jadi kita tulis je lah macam ni. Okey, jadi I bar sama dengan ni 113.024 dan anda telah pun selesai bagi soalan 2B. Senang kan? Just pelajar perlu tahu berapakah dia punya harga indeks dan juga dia punya weightage. Okey. Pelajar, kita akan sambung untuk soalan 2C. Okay, saya akan baca dia punya pernyataan. The composite index for the production cost of the toy increases by 84% from the year 2007 to the year 2010. Calculate the enrollment. The composite index for the production cost of the toy in year 2010 based on the year 2006. Jadi pernyataan dia menyatakan bahawa indeks gubahan bagi penghasilan mainan meningkat sebanyak 84%. Okey, daripada tahun 2007 hingga tahun 2010. Okey, jadi soalan dia yang Iron Man ni dia maafkan kita untuk kira indeks gubahan bagi penghasilan mainan, okey, of the toy pada tahun 2010. Okey, berasaskan tahun 2006. Okey, sebenarnya bagi penyelesaian soalan ni ada pelbagai kaedah. Tapi saya akan menggunakan kaedah, satu kaedah iaitu kaedah itu dinamakan sebagai kaedah Love. Kenapa kaedah Love? Okey, saya tulis di sini ya. Supaya pelajar boleh ingatlah. Okey, kaedah Love. Gitu. Okey, kaedah Love. Okey, jadi kita tulis sini. Okey, kita tengok kita punya tu.
Okey, kita renungkan semula. Okey, ada berapa tahun kat sini? Ada berapa tahun kat sini? Okey, first of all dia ada tahun 2006. Okey, kita tulis dulu. 2006. Okey, dapat tak? 2006. Lepas tu ada tahun berapa lagi? Tahun mana dah? Tahun 2007. Okey, jadi kita buat tahun 2007. Lepas tu mana satu lagi tahun? Okey, tahun 2010. Okey, tahun 2010. Okey, jadi macam mana yang dikatakan sebagai love tu? Okey, macam ni. Kita akan buat dia punya ni lah, dia punya lengkok-lengkok ni lah. Okey, kita buat macam ni. Ni. Begitu. Lepas tu kita buat love lah. Not love sangat kan? Buat love. Okey, kalau tak nak buat macam love sangat pun tak apa. Asalkan kita faham lah. Okey, sebenarnya bagi indeks dia dah bagi dah pada tahun 2007 berasaskan tahun 2006. Okey, saya tuliskan di sini siap-siap supaya senanglah untuk kita tulis selalu. Okey, nampak tak? Inilah indeksnya. Indeks bagi tahun 2007. Saya tulis sinilah. Indeks bagi tahun 2007. Okey, 2007 berasaskan tahun 2006. Okey, jadi nampak tak? Kita tulis kat status ni berapa? 113.024. 113.024. Okey, jadi macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, pembelajar bila sebut pasal kaedah film ni, pelajar kena ingat satu formula lah. Formula yang akan digunakan dalam untuk menyelesaikan lah, untuk berkaitan dengan kaedah ni lah, iaitu A B sama dengan 100 C. Begitu. Okey, mana A nya? A nya adalah di sini. Okey, B di sini dan C adalah di sini. Okey, jadi apa kena mengenanya? Okey, macam ni. Sebenarnya soalan ni dah bantu kita sebenarnya. Okey, dia kata peningkatan pada tahun 2007 pada tahun 2007 ke tahun 2010 ni dia meningkat sebanyak berapa? Sebanyak 84%. Jadi 84% ni dapat increases. Jadi increases ni jadi dia naik lah kan. Jadi kita akan tambah. Okey, sebenarnya para pelajar kena tahu bahawa bila dia kata naik, dia punya modal modal dia adalah 100. Modal dia adalah 100. Tapi bila dia kata naik, kita kena tambah dengan di berapa dia kata dia naik ni. 84%. Jadi 100 tambah dengan 84 sama dengan apa? 184. Jadi kita tulis kat sini. Untuk B ni. 184. Jadi macam mana boleh kiranya untuk AB ni? Jadi senang je. Para pelajar perlu buat macam ni. 113.024 buat dalam kurungan. Sebab kurungan kan membawa maksud darab. Darab 184. Kita tulis kat bawah ya, sama dengan 100C. Okey, jadi kita ambil kalkulator kita. Okey, kita ambil kalkulator kita dan kita kira berapa hasil dia. Okey, 113. Okey, 0.024 darab dengan 184 sama dengan berapa? Sama dengan 20796. Panjang kan? Okey, sekarang ni kita tengok 100 ni kita nak hilangkan dia. Kita nak bagi tinggal C sorang-sorang dia. Nak bagi dia single lah. Istilah senang je lah. Okey, jadi kita bahagi dengan 100 ni darab tak? Dia 100C. Tapi bila gigi seberang, darab ni bila 100 ni dalam operasi darab ni, bila gigi seberang dia akan jadi bahagi. Jadi kita bahagilah dengan 100. Jadi jawapan dia adalah 207.96. Lepas tu kita tengoklah macam biasa kita kena bukakan dia. Tengok 4 ni boleh bahagi ke? Boleh buat apa-apa kepada 6? Tak boleh kan? Dia tak boleh bagi apa-apa ke 6. Jadi kita akan tulis jawapan ni dekat sini adalah dekat sini ya. Minta maaf kalau kecil tapi tak apalah. Asal pelajar nampak. Okey, jadi sama dengan 207.96. Dan ini adalah jawapan dia. Senang kan? Gunakan indeks film. Pelajar perlu tahu berapakah dia punya indeks perubahan bagi tahun 2007. Tahun yang sebenarnya dia dah bagi dah 2007 daripada 2007 ni berasaskan tahun 2006 ni dia punya indeks perubahan ni dah bagi untuk soalan B tadi. Ni saya ambil daripada soalan B lah jadi. Gitu. Lepas tu tambah je lah. Just tambah je lah 100 tambah 84. Tapi 84 ni bukan semua. Kalau dia kata tolak, dia kata decrease by 84%. Jadi 100 tolak dengan 84. Macam tu. Jadi tambah tu dua tu. Lepas tu darab. Darab yang ni darab dengan A, darab dengan B. Okey. Lepas tu bahagi sama dengan 100C bahagi dengan 100 sebab kita nak tinggalkan C sorang-sorang dia kan. Okey, jadi bahagi dengan 100 dapatlah jawapan macam ni. Senang je. Okey.
kita dah sampai pada soalan terakhir kita, iaitu 2C 2 Roman, iaitu the price of a box of the toy in the year 2010 if its price in the year 2006 is RM22.30. Jadi sekarang ni soalan mahukan kita untuk tahu harga bagi sebuah kotak mainan pada tahun 2010 berasaskan tahun 2006. Okey, dan pada tahun 2006 kita dah bagi siap-siap harga ni, iaitu RM22.30. Jadi ini apa ni? Ini I bar lah, iaitu indeks perubahan lah, 207.96. Okey, dari mana dapat 207.96 ni? 207.96 ni saya dapat daripada indeks perubahan yang kita buat tadi untuk soalan 2C 1 Roman. Sebab tu saya kata soalan admin ni dia berkait, untuk indeks harga ni dia berkait sebenarnya. Okey, jadi kita tahu dah lah. Jadi 2010 asas 2006. Okey, jadi kita pun gunalah, dia dah bagi dah kita punya indeks perubahan, kita gunalah kita punya formula untuk kira macam indeks biasa lah. Okey, macam ni. Okey, kira nampak tak? Okey, kita gambarkan bahawa pada tahun 2010 ni kan kita tak tahu berapa harga dia. Jadi kita buat apa? Kita buat X lah sini sebagai gantilah kita punya formula pada variable manipulation lah, pembalik ubah lah. Okey, jadi kita akan bahagi dengan 22.30, which is harga pada tahun 2006 lah. Okey, jadi kita akan darab dengan 100 ikut formula dia. Darab dengan 100 sama dengan berapa? 207.96 adalah sama dengan indeks perubahan dia lah. Mana? Ni. Okey. Jadi kita pun buat macam biasa. Okey, sekarang ni kita nak tinggalkan X ni sorang-sorang dia. Jadi bila kita nak tinggalkan sorang-sorang dia, sekarang ni kita alihkan dua ni. Sebab macam pecahan ni macam menyerabutkan kan. Okey, kita alihkan dia jadi seberang. Jadi ni 22.30 ni dalam operasi bahagi. Jadi bila dia bagi seberang, automatik dia akan jadi darab macam ni. Okey, jadi X darab dengan 100 sama dengan 207.96 darab 22.30. Jadi saya alihkan sini ya. Okey, sekarang ni kita nak tinggalkan X kosong macam saya kata sebentar tadi. Jadi 100 ni dalam operasi darab kita nak bawa dia bagi seberang. Jadi bila dia pergi seberang, dia akan jadi bahagi. Jadi dapatlah macam ni, 207.96 darab 22.30 bahagi dengan 100. Jadi kita ambil kalkulator kita kira je lah macam biasa. 207.96 darab dengan berapa? Darab dengan 22.30. Okey, bahagi dengan 100. Dan anda akan dapat jawapan dia 46.375. 37508 lah. Tapi kita tengok, kita ambil tepat per 100 paling terdekat lah. Kita tengok 5. Okay, 5 ni boleh bagi apa-apa kepada 7. Boleh kan? Jadi automatik dekat sini kita tambahkan 5 ni 1 tambah dekat 7, dia akan jadi jawapan dia. Jadi jawapan akhir dia adalah 46.38. Did you get something? Then it is the time for you to try it on your own. I wish you all the best. Thanks for watching. Goodbye everyone.